Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam positif. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran pengurusan mental dan emosi, iaitu pemikiran positif. Okey, sebelum kita mulakan kelas tadi, kita telah melihat sepintas lalu sedikit klip video yang menunjukkan seseorang itu apabila melakukan kerja dengan banyak dan bertimbun-timbun kerjanya, dia akan berfikiran negatif dan sebagai contoh adalah marah. Marah itu adalah pemikiran negatif. Oleh itu, hari ini cikgu nak mengajar kamu macam manakah kita hendak sentiasa berfikiran positif. Seorang pelajar bertanyakan kepada gurunya, "Guru, apakah itu emosi?" Dan guru itu jawab, "Emosi ini adalah perasaan atau jiwa dalam diri seseorang." Ataupun orang selalu sebut jiwa dan raga. Kerana jiwa ini adalah merujuk kepada emosi dalaman diri kita. Manakala raga ini menunjukkan emosi di luaran wajah kita. Sebagai contoh, apabila kita merasa gembira di dalam diri kita dan kita akan menunjukkan reaksi melalui fizikal kita. Dan anak muridnya bertanya lagi, jadi emosi yang melahirkan rasa sayang, gembira, seronok, benci, takut dan cemburu? Betul. Emosi yang positif dapat mengawal perasaan dan tindakan. Selain itu, murid yang positif juga mempunyai daya ketahanan dalam pencapaian matlamat. Berfikiran positif kan cikgu? Betul. Mereka juga mempunyai hubungan interpersonal yang baik. Hubungan interpersonal yang baik ini adalah merujuk kepada dalaman diri seseorang yang sentiasa berfikiran positif, dia akan menonjolkan identiti yang baik. Macam manakah yang dimaksudkan dengan pemikiran positif? Pemikiran positif ini adalah kebolehan seseorang itu berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Merujuk kepada gambar rajah yang diskrit ini, daripada sumber ciri-ciri membina sikap positif daripada Dr. Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad yang menyatakan bahawa ciri-ciri membina sikap positif ini perlulah kita dapat daripada model ikutan. Sebagai contoh, yang orang cakap yang terhangat kini adalah Ustaz Abid Liu. Ramai orang yang ingin mengikut jejak langkahnya untuk sentiasa menolong orang. Dan Ustaz Abid Liu selalu berpesan, kita perlulah sentiasa tersenyum dan memaafkan orang lain. Itu adalah contoh ataupun seseorang individu yang sentiasa berfikiran positif. Okay, selain itu, dalami ilmu kecemerlangan, iaitu kita sentiasa belajar dan soal diri dengan soalan positif, sentiasa bertanyakan diri kita, kita boleh buat, saya boleh buat. Kalau subjek matematik itu susah, cakap dengan diri, okey, saya boleh buat, saya boleh buat. Itu akan menunjukkan bahawa kita sentiasa berfikiran positif. Lama kelamaan, kita mampu untuk menghadapi soalan-soalan matematik yang susah dan fokus kepada apa yang kita mahukan. Sebagai contoh, kita hendak memasuki universiti, maka kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh mengikut pencapaian diri kita sendiri. Jangan anggap jika orang lain itu lebih baik daripada kita, kita jangan lemah semangat. Kita perlu sentiasa positif. Okey, aku nak melebihi kawanku, aku nak lebihi. Lama kelamaan kita mampu untuk menjadi seseorang yang cemerlang. Dan yang paling penting adalah berkawan dengan orang yang berjaya. Sebagai contoh, kita lihat kawan-kawan kita yang mendapat tempat pertama, tempat kedua, kita juga boleh belajar daripada mereka. Selain itu, mereka pun juga boleh belajar daripada kita. Tidak semua orang berada di tahap atas. Mereka perlulah bermula daripada bawah. Okey. Yang seterusnya adalah ubah penampilan diri. Lakonkan watak orang cemerlang, jangkakan kejayaan. Apabila kita sentiasa berfikiran positif, kita sentiasa berusaha untuk mencapai matlamat hidup kita, maka kita mampu untuk memperolehi kecemerlangan dan kejayaan dalam diri kita.
Okey, seterusnya di dalam kehidupan kita, kita perlulah ubah bagaimanakah cara ucapan kita supaya percakapan kita ini lebih positif. Dan di skrin ini menerangkan pemikiran negatif. Apabila anda berkata, contoh, mulai hari ini saya tidak akan malas lagi, saya tidak mahu bermain-main di dalam kelas. Yes, ayat itu betul. Tetapi kenapa dia berfikiran positif? Sebab kita kata, okay, saya tidak akan malas lagi. Cuba kita ubah. Kita cakap, mulai hari ini saya akan menjadi seorang yang rajin. Jangan berkata kepada diri kita malas, jangan berkata diri kita selalu bermain-main di dalam kelas. Jangan selalu kata tidak mahu melawan cakap guru. Jangan sebut perkara yang negatif. Cakap perkara yang positif. Sebagai contoh, saya akan tumpu perhatian dalam kelas. Walaupun kita selalu bermain-main, tapi kita jangan sebut. Kita ingin ubah, seperti dalam rajah sebelum ini kita kata ubah penampilan diri kita. Kena ubah diri kita dahulu dan kita ubah cara ucapan kita untuk diri kita sendiri supaya kita sentiasa berfikiran positif. Saya akan ikut cakap cikgu, mulai tahun ini saya hadir awal ke sekolah. Ini adalah ayat-ayat yang selalu bermain-main di fikiran kita, maka dengan mengubah pemikiran negatif ke pemikiran positif, ia akan dapat membantu mengubah diri kita supaya kehidupan kita berada dalam aura yang positif. Okey. Mengapa kita perlu sentiasa berfikiran positif? Okey, kemahiran pemikiran positif ini perlu dikuasai oleh murid untuk mengurus mental dan emosi ke arah hidup berjaya. Okey, sekarang ni kita banyak melihat pelajar-pelajar yang tidak dapat menguruskan mental dan emosi mereka dengan lebih baik, dengan ada yang bunuh diri dan sebagainya. Kita minta simpang benda itu. Dan sekarang ini sebagai seorang anak murid dan seorang pelajar, kita perlulah sentiasa berfikiran positif. Walaupun sekarang ini kita berada di dalam pandemik, kita tidak dapat belajar dengan baik, namun kita kena sentiasa berfikiran positif. Walaupun kita susah, sebagai contoh, tiada capaian internet yang baik, tiada rujukan yang boleh dibuat, sukar untuk berbincang dengan guru, sebagai contoh subjek-subjek yang susah seperti subjek matematik, subjek sains dan sebagainya. Kita susah untuk tiada rujukan ataupun guru yang membimbing kita. Apabila kita belajar secara online ni sangat sukar, maka kita perlu sentiasa positif. Walaupun kita tidak memahami, maka kita perlulah mengulang supaya kita rasa kita boleh buat dan sentiasa bercakap pada diri, saya boleh, saya boleh, saya boleh. Kerana apabila kita sentiasa berfikiran positif, maka pencapaian yang kita akan dapat adalah dengan lebih baik. Okey, di dalam skrin ni, cikgu telah memaparkan beberapa situasi setiap hari yang berlaku dengan kita. Sebagai contoh, pada setiap hari Selasa, anda telah ditugaskan untuk membantu rakan anda yang lemah dalam mata pelajaran matematik. Apabila kita, contoh kita pelajar yang mahir dalam matematik, apabila kita berfikiran positif, kita akan cakap, mengapakah saya yang dipilih? Saya ada hal lain yang lebih penting. Kita selalu memberi alasan. Tapi apabila kita sentiasa berfikiran positif, ya sudah tentu saya akan lebih memahami mata pelajaran matematik apabila saya menerangkan dan mengajarkan kepada orang lain. Lihat, di sini menunjukkan apabila kita sentiasa membantu rakan-rakan kita, kita kata ya saya boleh bantu, dengan apa? Kita akan lebih memahami. Sebagai contoh, dalam subjek matematik, kita terdapat beberapa formula-formula yang perlu kita ingatkan. Dan apabila kita mengajar rakan-rakan kita yang sukar memahami matematik, maka dengan perkara itu akan membuatkan kita lebih memahami dengan subjek yang kita ajarkan kepada rakan kita. Itu adalah faedahnya. Faham semua? Okey, yang seterusnya adalah anda lemah dalam aktiviti kecergasan fizikal. Jika kita berfikiran secara negatif, kita akan cakap letihnya buat aktiviti kecergasan ni. Lepas tu, kalau saya buat bersungguh-sungguh pun bukan saya dapat tahap yang baik.
Cikgu bagi contoh, Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton nombor 1 negara kita. Dia pun bermula daripada bawah, walaupun dia tidak pandai bermain badminton, tetapi dia berfikiran positif yang bermaksud dia berusaha dan bercakap pada diri dia, saya boleh buat, saya boleh buat. Dan sekarang dia telah mewakili dan mengharumkan negara Malaysia di serata dunia. Dengan apa? Dengan hanya perkara yang kecil, orang selalu cakap berfikiran positif. Okey, faedah berfikiran positif ni adalah aktiviti kegiatan fizikal menjamin tubuh badan yang sihat dan cergas. Latihan yang berterusan akan menghasilkan jaya. Okey, di skrin ini pun telah menunjukkan bahawa latihan yang berterusan akan menghasilkan kejayaan. Dengan syarat kita sentiasa positif dan proaktif. Okey. Okey, seterusnya adalah sahabat karib anda tidak memberi perhatian apabila anda cuba berbual dengannya pagi tadi. Okey. Kalau kita berfikiran negatif, tak guna. Apa salah saya? Apa salah saya kepada rakan saya? Tidak, dia tidak patut buat saya begini. Kita tidak perlu pemikiran negatif ni, kita tidak perlu. Walaupun ya, kadang-kadang kita ada BFF kita sampai selalunya dia akan sembang dengan kita, namun pada hari itu mungkin dia ada mempunyai masalah, dia tidak sembang dengan kita, dia sembang dengan orang lain. Kita sebagai sahabat, kita perlulah memahami dan sesa adakah rakan kita ni ada masalah. Itu adalah fikiran positif. Kerana apa? Kerana setiap individu saling memerlukan di antara satu sama lain, dan persahabatan amat penting dalam kehidupan seharian. Jika kita ada rakan, walaupun kadang-kadang kita rapat dengan dia, namun pada hari itu dia kurang memberi perhatian, maka kita perlulah meneliti terlebih dahulu. Janganlah kita sentiasa berfikiran negatif, kerana apabila kita sentiasa berfikiran positif, maka persahabatan itu akan lebih erat. Okey, faham semua? Okey, sebelum cikgu tamatkan sesi pada pagi ini, okey, cikgu harap kamu semua fahamlah apa yang cikgu sampaikan pada hari ini, dan selepas ini cikgu akan berikan beberapa soalan. 10 soalan saja kamu jawab, cikgu akan bagi link nanti kamu jawab. Dan cikgu harap kamu semua dapat menjaga kesihatan mental dan emosi kamu ekoran pandemik ini, supaya kamu dapat belajar dengan lebih baik. Walaupun kadang-kadang kita mempunyai kesukaran dalam sesi pembelajaran, namun kita kenalah sentiasa berusaha. Bagaimanakah caranya untuk belajar? Walaupun subjek PJ tiada dalam ujian, namun cikgu harap kamu mengambillah ilmu ini untuk mengawal emosi kamu untuk belajar subjek-subjek yang susah, supaya kamu berusaha dan terus berusaha dan mencapai kejayaan yang lebih baik. Setakat ini saja daripada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi. Terima kasih.